Assalamualaikum, saya Nurdina Nabila C23E0901 bersama rakan-rakan saya Wong Meizing C23E1358, Sherlina Jaidi C23E1111 dan Asmawati Batunda C23E1076. Kami akan membentangkan tentang isu LGBT adalah sebuah isu yang sangat sensitif untuk dibincangkan dan bukan menjadi norma dalam kalangan budaya masyarakat Timur. Huraikan isu LGBT dari sudut pandangan sebagai salah sebuah anggota masyarakat yang membentuk budaya berkenaan. LGBTQ merupakan singkatan kepada lesbian, gay, bisexual, transgender, dan Q. Perkara ini merangkumi kepada identiti seksual yang bertentangan dengan norma hidup masyarakat Timur. Ia bertentangan dari segi agama, budaya, undang-undang masyarakat Timur. Hal ini kerana masyarakat Timur mengamalkan ajaran agama yang melarang dengan perbuatan LGBTQ. Dari segi budaya pula, masyarakat Timur amat menekankan budaya berkeluarga dan budaya perkahwinan. Namun, budaya LGBTQI yang berkahwin sesama jantina dan perubahan jantina ini boleh merosakkan keharmonian berkeluarga. Dari segi undang-undang pula dapat kita lihat melalui undang-undang sivil dan syariah di Malaysia yang telah mengkriminalisasikan hubungan sejenis dan perubahan jantina. Selain itu, masyarakat di Timur juga telah memberikan tekanan sosial kepada golongan LGBTQ ini. Perkara ini mengukuhkan diskriminasi terhadap mereka sehingga mereka terpaksa berhadapan dengan stigma dan diskriminasi yang diberikan oleh masyarakat Timur. Isu sensitif. Faktor agama dan budaya. Pertama, ajaran agama. Islam, Kristen, dan Hindu menganggap hubungan sejenis dia bertentangan dengan hukum agama. Hubungan homoseksual dianggap melanggar fitrah manusia menurut ajaran agama. Kedua adalah nilai budaya Timur. Masyarakat Timur dia menekankan norma keluarga tradisional dan peranan gender yang tetap. Lepas itu kehadiran LGBT dilihat mengganggu struktur sosial tradisional. Ketiga adalah tekanan tradisi. Tingkah laku individu ini dia dianggap mencerminkan moral keluarga. Lepas itu tradisi ini dia mementingkan peranan kolektif dalam keluarga dan masyarakat. Bagi pandangan umum pula, yang pertama, LGBT ini adalah sebagai ancaman kepada nilai budaya dan norma. Seperti kehadiran golongan LGBT sering dianggap melanggar nilai-nilai budaya dan moral masyarakat Timur yang sangat menekankan kesucian perkawinan heteroseksual dan pentingnya meneruskan keturunan. Golongan konservatif dia sering berhujah bahwa menerima LGBT adalah seperti membuka pintu kepada perubahan sosial yang boleh merosakkan identiti tradisional. Khususnya yang kedua, dia kebimbangan terhadap keseimbangan sosial. Ada kebimbangan bahwa penerimaan LGBT secara meluas akan menyebabkan perubahan besar dalam norma sosial yang berpotensi menggugat keharmonian masyarakat. Sebagai contoh, ada yang risau bahwa struktur keluarga tradisional akan terjejas apabila pasangan sejenis menuntut hak seperti perkawinan atau penjagaan anak lah gitu. Lepas itu penerimaan LGBT juga dia kadangkala dilihat sebagai konflik antara generasi tua yang lebih konservatif dan generasi muda yang lebih terbuka, begitulah. Lepas itu yang ketiga ya dilihat sebagai pengaruh barat. Dalam beberapa konteks LGBT dilabel sebagai budaya import dari negara-negara barat yang dianggap tidak sesuai dengan budaya Timur lah. Lepas itu pengaruh globalisasi dan media barat yang mempromosi naratif LGBT ini dia sering dilihat sebagai mencabar norma tradisional yang telah diamalkan selama berabad-abad. Faktor utama penolakan LGBT di Asia Tenggara, khususnya di negara Malaysia.
ada 5 faktor penolakan utama. Yang pertama, agama. Hubungan sejenis bertentangan dengan ajaran agama seperti Islam, Kristian, dan Hindu dan lain-lain lagi, di mana agama menekankan perkawinan heterososial sebagai fitrah manusia. Yang kedua, budaya tradisional yang ada di Malaysia. Masyarakat Timur menekankan peranan gender yang tetap, bermaksud lelaki sebagai pelindung dan wanita sebagai penjaga keluarga. LGBT dianggap melanggar struktur sosial tradisional kepercayaan bagi kaum di Malaysia. Yang ketiga iaitu pentingnya kelangsungan keluarga, di mana di Malaysia mempunyai undang-undang tersendiri berkaitan dengan perkawinan heterososial dianggap asas untuk meneruskan keturunan. Hubungan sejenis dilihat menggugat institusi keluarga tradisional. Yang keempat, pengaruh Barat. LGBT sering dilihat sebagai budaya asing yang bertentangan dengan identiti Timur. Globalisasi dianggap membawa nilai yang bercanggah dengan norma budaya tempatan. Yang terakhir yaitu kebimbangan sosial. Penerimaan LGBT dilihat sebagai ancaman terhadap keharmonian masyarakat khususnya di negara Malaysia. Kebimbangan sosial juga takut akan perubahan yang dianggap boleh melemahkan nilai budaya masa akan datang. Oleh itu, negara Malaysia sudah mentitik beratkan berkaitan dengan LGBT sama sekali akan dilarang. Pandangan penerimaan kumpulan yang kami kaji ada 4. Yang pertama berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia. Semua individu berhak dilayan sama rata tanpa diskriminasi. Hak untuk hidup bebas daripada penindasan dan stigma. Dan kedua, peningkatan kesedaran dan empati. Generasi muda lebih terbuka terhadap kepelbagaian. Lagi-lagi anak muda pada zaman sekarang. Dan media sosial dan filem membantu meningkatkan empati terhadap golongan LGBT. Pendidikan membantu mengurangkan prejudis dan meningkatkan kefahaman. Yang ketiga, realiti sosial yang tidak dapat dielakkan. LGBT adalah sebahagian daripada pelbagai masyarakat, terutamanya di negara barat. Penerimaan tidak menggugat nilai tradisional tetapi menghormati kepelbagaian agar mereka tidak terasa ditindas. Dan yang keempat, yang terakhir, keuntungan sosial dan ekonomi. Penerimaan LGBT mengurangkan diskriminasi dalam pekerjaan dan pendidikan agar tidak mengganggu pekerja dan sosial ekonomi negara. Meningkatkan keharmonian sosial dengan menghormati semua pihak. Nama saya Wang Meisi, nombor metrik C23S1385. Hari ini saya nak kongsikan cabaran-cabaran dan penyelesaian yang seimbang. Yang cabaran terhadap 5. Yang pertama, jurang persefahaan. Konflik antara generasi 2 yang konservatif dan generasi muda yang lebih terbuka. Dan ketengkahan antara nilai tradisional dan penerimaan LGBTQ dalam masyarakat. Yang kedua, diskriminasi dan stigma. Golongan LGBTQ sering menjadi masang penghinaan, injakan dan keganasan. Suka untuk mendapat peluang pekerjaan, pendidikan dan hak sosial lain. Yang ketiga, penolakan dalam komuniti. Tekanan sosial untuk mematuhi norma budaya dan agama. Dan ramai yang terpaksa menyembunyikan identiti untuk mengelakkan dikecam. Yang keempat, ketidakseimbang undang-undang. Kekurangan pelindungi undang-undang untuk golongan LGBTQ di negara tertentu dan hubungan sejenis masih dianggap jenama di beberapa kawasan. Yang kelima, persepsi sebagai ancaman kepada budaya. Kebimbangan bahawa penerimaan LGBTQ akan melemahkan struktur keluarga tradisional dan dilihatkan sebagai pengaruh barat yang bertentangan dengan nilai timur.
Seterusnya, penyelesaian yang seimbang. Yang pertama, dialog terbuka. Mengalahkan perbincangan antara pihak yang berbeza pandangan secara hormat dan fokus pada mencari titik persamaan tanpa menyinggung sensitif agama dan budaya. Yang kedua, pendidikan dan kesedaran. Memperkenalkan pendidikan mengenai kepelbagaian manusia di sekolah dan masyarakat. Kempen kesedaran untuk mengurangkan stigma terhadap golongan LGBTQ. Meningkatkan empati dengan menceritakan pengalaman hidup golongan LGBTQ. Yang ketiga, memuatkuasaan undang-undang. Mewujudkan undang-undang untuk melindungi golongan LGBTQ daripada diskriminasi dan keganasan dan menjamin hak antara dalam pekerjaan, pendidikan dan perkhidmatan awam tanpa mengabaikan sensitif budaya. Yang keempat, menjaga nilai tradisional sambil menerima kepelbagaian. Penerimaan LGBTQ tidak semestinya bertentangan dengan nilai keluarga tradisional, mengalahkan keharmonian dengan menghormati tradisi dan hak individu secara seimbang. Yang kelima, sokongan komuniti. Menyediakan ruang selamat untuk golongan LGBTQ berbincang dan berkongsi pengalaman dan peranan NGO dan organisasi masyarakat untuk memberi sokongan moral dan kaunseling. Yang keenam, keseimbangan media dan naratif. Memastikan media memainkan peranan positif dengan menyampaikan mesej ekutif tanpa menarikkan kedengkangan budaya dan menonjolkan kisah-kisah positif mengenai penerimaan dalam masyarakat. Dan terakhir, kesimpulan. Masyarakat perlu menghormati nilai budaya tradisional sambil menerima kepelbagaian sosial sebagai realiti dunia moden. Penyelesaian seimbang antara penerimaan LGBTQ dan nilai budaya akan memastikan keharmonian dalam masyarakat. Dialog terbuka dan pendidikan adalah kunci untuk mengurangkan prejudis dan meningkatkan pemahaman. Kerjasama antara kerajaan, masyarakat, golongan LGBTQ dan agama diperlukan untuk mencari penyelesaian yang menghormati hak asasi, kepercayaan dan tradisi. Di atas adalah perbincangan kami. Sekarang saya nak tanya beberapa soalan. Soalan pertama, apa yang dimaksudkan dengan isu LGBTQ dalam konteks masyarakat timur dan mengapa ia dianggap sensitif? Yang dimaksudkan dengan isu LGBT dalam konteks masyarakat timur merujuk kepada persoalan hak dan penerimaan individu yang mempunyai orientasi seksual atau identiti gender yang berbeza dari norma heteroseksual. Di masyarakat timur, isu ini dianggap sensitif kerana dia bertentangan dengan ajaran agama dan norma budaya yang menekankan perkahwinan heteroseksual dan peranan gender tradisional. Okay, terima kasih Selina. Yang soalan 2, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh golongan LGBTQ dalam masyarakat timur? Jawapan saya ialah cabaran utama mereka ialah mendapat diskriminasi sosial dan penolakan daripada keluarga dan masyarakat. Perkara ini menyebabkan golongan LGBTQ sering kali terpaksa menyembunyikan identiti mereka untuk mengelakkan stigma tersebut. Seterusnya, ketidakseimbangan undang-undang di beberapa negara timur juga menyukarkan mereka untuk mendapat hak yang sama seperti masyarakat yang biasa. Itu jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih, Di. Yang seterusnya saya nak tanya soalan ketiga. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai penyelesaian yang seimbang antara penerimaan LGBTQ dan menghormati nilai budaya tradisional? Okey, baiklah. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai penyelesaian yang seimbang antara penerimaan LGBT dan menghormati nilai budaya tradisional ini adalah langkah-langkah yang termasuk menggalakkan dialog terbuka, pendidikan mengenai kepelbagaian manusia dan penguatkuasaan undang-undang untuk melindungi golongan LGBT daripada diskriminasi. Dia penyelesaian yang seimbang juga yang boleh dicapai dengan menghormati hak asasi individu tanpa menjejaskan nilai budaya yang ada.
Soalan terakhir, apakah peranan kerajaan dan masyarakat dalam mencari penyelesaian yang menghormati hak asasi dan tradisi dalam konteks LGBTQ? Peranan kerajaan dan masyarakat untuk mencari penyelesaian menghormati hak asasi tradisi dalam konteks LGBT bagi peranan kerajaan perlu mengubah undang-undang yang melindungi golongan LGBT daripada diskriminasi sambil menghormati nilai budaya tempatan. Kalau masyarakat punya peranan pula, perlu terlibat dalam perbincangan yang konstruktif untuk mencari keseimbangan antara hak asasi individu dan penghormatan terhadap tradisi dengan tujuan mencapai keharmonian sosial inklusif. Itu sahaja yang kami bentang. Sekian, terima kasih.